Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arif Rafhan bin Osman atau nama panelnya Super Dufers, dan saya adalah seorang artis visual. Umur saya 44 tahun dan saya sudah menceburi bidang ini dalam 8 tahun. Saat yang paling membanggakan dalam kerjaya saya adalah satu kerjasama dengan satu syarikat hartanah dekat Setia Alam. Dia dekat kawasan commercial area tu, kerana kedai-kedai tu ada dibina dengan menggunakan kontena. Jadi agak rustic, agak unik. Orang selalu ambil gambar Instagram di situ. Jadi saya telah dipertanggungjawabkan untuk mencantikkan kawasan di situ. Jadi ada beberapa mural lah, saya buat kat dinding ada mural. Bukan kat dinding dia, dekat atas jalan pun saya buat juga. And then ada satu arca tu telah dibina menggunakan botol mineral terpakai. 200 botol mineral saya membentuknya seperti bentuk haiwan. Saya buat paus, ikan hiu dan juga penyu. Macam bangga lah sebab ramai orang ambil gambar, post kat Instagram semua kan, posing kat bawah tu, rasa macam happy sangat. Saat yang paling membanggakan saya satu lagi dari segi secara peribadinya lah, iaitu saya dijemput untuk bekerjasama dengan Datuk Lat tu sendiri. Dia call saya untuk menghasilkan karya baru beliau. Beliau mengajak saya untuk menjadi inker dia. Saya sebagai inker harus melukis di atas pensel tersebut dengan ink, dengan dakwat untuk menjadikan dia satu komik yang komplit lah. Ada kat 3 tahun juga. Kita pun dah hampir nak selesai. Yelah, itu saya tak sabar nak kongsikan lah benda projek tu, sebab memang projek tu membanggakan bagi saya. Asal dia, saya sebenarnya bukan pelukis sepenuh masa. Saya mempunyai sebuah syarikat IT selama 11 tahun. Walaupun saya ijazah dalam computer science, saya tak lari daripada dunia seni itu sendiri. Kerana arwah ayah saya pun merupakan seorang pensyarah seni di sebuah maktab di Ipoh. Jadi arwah ni telah exposekan saya dengan kesenian ni sejak saya kecil, sejak saya baby lagi. Jadi sepanjang kerjaya saya dalam syarikat tersebut, ada beberapa rakan saya yang sudah mula menerbit buku, yang sudah menjadi director filem dan sebagainya. Jadi mereka minta saya jadi lukiskan konsep ke, buat storyboard, tolong ilustrasikan buku, buat komik apa ke, tolong dorang lah. Pulangan untuk saya membuat kerja tersebut sudah boleh menandingi dengan gaji saya dengan syarikat IT tersebut. Jadi saya mula fikir, kalau saya jadikan kerjaya ini sebagai sepenuh masa, mungkin saya boleh dapat lebih. Akhirnya saya berhijrah ke kerjaya ini pula. Kerjaya sebagai seorang artis visual ini adalah amat unik, ya. Kerana secara amnya artis visual ni kerja dia melukis. Tapi kalau kita pergi dengan lebih mendalam, ia merangkumi pelbagai industri. Katakan industri perfilman, animasi, periklanan, buku dan komik dan banyak lagi. Dalam industri perfilman, ya, dia ada pre-production, production tu dengan post-production. Jadi di bahagian pre-produksi, proses idea, proses menentukan tema, di situlah artis visual ni boleh menyumbangkan hasil kerja mereka. Pre-production ini di mana mereka memerlukan seni konsep, mereka bentuk karakter dan dapat menjadi rujukan, ya, blueprint kepada set kostum ataupun production design yang buat set-set semua tu. Storyboard adalah di mana kita melukis setiap satu senario dalam filem tersebut, dalam cerita tersebut, dan posisi kamera dia macam mana, semuanya ditentukan di dalam storyboard. Proses ini amat penting bagi director supaya mereka tidak membazirkan waktu semasa melakukan production nanti. Dalam industri animasi pula, ianya lebih kurang sama dengan industri perfilman. Cuma beza dia, selepas siap semua konsep art, storyboard apa semua tu, ia akan diberikan kepada animator untuk membina karakter 3D ke 2D ke, tak kisahlah, ataupun untuk menggerakkan semua tu berdasarkan merujuk kepada storyboard yang telah kita sebagai artis visual sediakan. Itu betapa pentingnya peranan artis visual dalam proses tersebut. Dalam konteks komik dan ilustrasi pula, ya, dia melibatkan ramai orang. Bermula dengan penulis. Penulis akan menyediakan skrip untuk cerita tersebut. Kita sebagai artis visual akan memulakan dengan fasa pensel, iaitu kita melukis dengan pensel. Selalunya dia akan jadikan thumbnail dulu, ya. Thumbnail tu sama seperti storyboard,
mana ia akan menunjukkan setiap satu muka surat tu macam mana rupa layout dia. Setiap satu muka surat itu akan menjadi rujukan kepada penciler, iaitu orang yang melukis dengan pensel, untuk melakukan layout yang lebih cantik. Dan selepas itu ia akan diberi kepada inker pula. Inker ni akan menggunakan dakwat di atas pensel tersebut untuk menjadikan dia lebih komplit lah. Kemudian dia akan berikan kepada colorist mewarnakan page-page tersebut, dan kemudian diberikan kepada artis layout. Artis layout ni kerja dia di mana ada ni balon perbualan, ada caption, ada sound effect. Sebab komik kan tak ada bunyi, jadi kita letak sound effect. Kalau ada orang tumbuk bunyi pow. Itu semua adalah proses dalam pembikinan komik. Kita juga boleh menyumbangkan tenaga kita untuk pelbagai industri yang lain, hasil catatan, mural ke, ataupun even hasil kerja arca dan sebagainya. Ya, kita boleh menyumbangkan karya kita ni di pelbagai platform. Katakan majikan ambil storyboard artis ataupun konsep artis, dia tak ada tengok ijazah kita seni atau tidak. Selalunya mereka tengok portfolio, tengok kita punya skill tu sendiri. Selalunya kalau interview dia akan disuruh kita lukis apa dia. Bukan nak tengok cantik ke tak, tapi tengok proses cara kita interpret, kita memahami kehendak director ataupun kehendak klien kita, dan dipindahkan ke visual. Hakikatnya sebagai artis visual ni, walaupun kita ada skill, kalau kita tak ada nama, agak susah untuk kita nak masuk dalam industri itu. Apa yang saya buat adalah saya pakai semua platform social media yang ada ketika itu untuk mempromosikan kerja-kerja saya. Maknanya saya gunakan itu sebagai marketing tool saya. Jadi dalam masa 2 tahun macam tu, saya boleh katakan saya dengan selesanya menempatkan diri saya di internet, di mana 90% kerja ataupun projek yang masuk semuanya datang daripada internet. Corak pemikiran yang perlu ada dalam seseorang artis visual ni adalah konsistensi, iaitu kita kena sentiasa konsisten dalam menghasilkan karya. Kita jangan stop, kita sentiasa berlatih, sentiasa belajar. Jangan nak tunggu ilham ke apa ke, tak ada. Itu semua mitos. Kita kalau nak menghasilkan karya tu bermula dengan satu idea, sama ada idea kita sendiri ataupun idea orang. Bagaimana kita menterjemahkan idea tersebut kepada hasil karya yang terakhir lah. Jadi proses itu sendiri memang ikut seperti mana proses yang lain. Kita ada perancangan, kita ada dia punya blueprint ke, ada execution part dia, kita ada review. Sama seperti projek-projek yang lain. Dan proses-proses ini, jika kita lihat, ini reflect dalam production di filem, animasi dan komik yang saya sebutkan sebelum tadi. Jadi semua tu ada proses. Kita kena ikut proses tersebut. Dan di sepanjang proses itu kita akan ada idea baru untuk kita inject, kita masukkan untuk memperbaiki idea-idea kita yang asal daripada idea asal tu. Kita boleh improve sampai end product tu memang betul-betul cantik. Jadi itu mesti ada mindset macam itulah dalam untuk menjadi seorang artis visual yang berjaya. Kerja visual ni ada harga dia. Jadi ada harga yang murah, ada harga yang tinggi. Jadi income source tu selalunya kita akan disekalikan ke dalam akaun syarikat. Jadi untuk mencapai goal kewangan saya akan masukkan semua sources of income yang ada banyak channel ni ke dalam akaun syarikat saya. Dan di situlah saya tak sentuh. Saya cuma gunakan kalau ada kos yang berkaitan dengan projek-projek yang terlibat. Dan selalunya saya akan gajikan diri saya setiap bulan untuk perbelanjaan harian saya. Ni based on junior ke senior ke. Jadi kalau macam junior pun, artis visual ni ada yang gaji bermula dari 2,500 hingga ke 4,000 ke. Kalau yang jenis senior tu pula, dia mungkin gaji dia 7 hingga 10,000. Gaji tu tertakluk pada skill kita dan tahap kita dalam syarikat tersebut lah. Macam bagi diri saya sendiri, saya menggajikan diri saya dalam 7,000 sebulan untuk perbelanjaan rumah dan sebagainya, dan duit poket. Jadi projek tu ada yang kecil, ada yang projek setakat satu lukisan tu katakan buku memerlukan 20 ilustrasi. Jadi satu ilustrasi saya akan charge 250 kali 20 dan sebagainya untuk satu projek. Dan saya spend masa memang untuk projek itu berdasarkan harga kerja tersebut. Dan untuk projek besar-besar pula ada yang mencapai sampai puluhan ribu. Dia depends on size projek tersebut lah.
tips kewangan untuk yang boleh saya kongsi lah ya. Kita kena tahu bezakan apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu. Apa yang kita mahu tu ialah kita nafsu kita lah, apa keinginan kita nak beli. Di mana apa yang kita perlu adalah benda yang betul-betul kita memerlukan dan benda itu mendatangkan hasil yang baik kepada kita, sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Contohnya macam anak-anak saya, dia minta gaming konsol. Jadi saya tak kasih. Tapi mereka juga berminat dengan Scratch, iaitu aplikasi coding untuk kanak-kanak yang dibina oleh MIT, di mana mereka mahir menggunakan Scratch tu untuk membina animasi, buat games ataupun buat lagu ke apa ke. Mereka menggunakan program tu untuk create benda macam tu. Jadi itu saya belanja untuk mereka memperkasakan skill mereka dengan benda yang mereka minat. Jadi itulah yang penting tu, apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu. Saya lebih melihat perlu ini kepada long term investment untuk kita memperbaiki diri kita sebagai seorang yang kreatif. Kalau berlakunya malapetaka ataupun kemalangan dan ataupun yalah, sekarang ni zaman pandemik ni kan, adalah macam saya cakap tadi lah, saya treat diri saya sebagai sebuah syarikat dan mana-mana syarikat pun akan mengambil insurans. Ini bertujuan untuk melindungi pekerja-pekerja mereka dan sama juga dengan saya untuk melindungi saya sebagai pencari rezeki dan juga anak-anak dan anak isteri saya. Jadi semuanya ada insurans. Insurans yang basic lah yang saya ambil, life, health, medical card dengan simpanan hari tua saya. Saya juga ambil investment yang lain lah untuk syarikat juga. Saya ambil pelaburan yang lain untuk rolling duit tu seperti ASB ke apa ke. Untuk masa hadapan kita terjamin dan ada cushion lah, kalau kita terjatuh adalah bantal kat bawah tu. Yang pertamanya, praktis, sentiasa praktis. Kita tak pernah berhenti daripada belajar. Kita kena sentiasa lukis, sentiasa perbaiki skill kita untuk menjadi seorang artis visual yang terbaik lah. Yang keduanya, kita kena pandai membahagikan diri kita. Satu, sebagai seorang artis. Keduanya, sebagai seorang businessman. Kerana dua-dua ni sama-sama penting. Kita sebagai seorang artis, very personal lah, terlalu peribadi untuk kita dengan hasil karya kita. Sebagai seorang businessman, kita nak menjual hasil karya kita. Jadi dua bahagian ni kita kena pandai seimbangkan. Kita kena memperkayakan diri kita, interpersonal skill kita, cara kita berurusan, cara kita menulis, cara kita bercakap dan sebagainya untuk menjual kita punya hasil karya kita. Dan yang ketiganya, kita harus pandai mengawal keuangan kita. Cara saya menguruskan keuangan saya separatekan wang yang masuk daripada projek-projek ataupun kerja saya ke dalam akaun syarikat, di mana itu merupakan bank saya lah, bank personal saya, dan saya cuma dapat gaji daripada syarikat tersebut. Itu adalah disiplin yang bagus untuk mengurus keuangan saya, bukan saja masa sekarang, insyaAllah sampai ke masa hadapan pun benda tu dapat membuahkan hasil yang baik ya. The first step lah kita nak memulakan kerjaya sebagai seorang artis visual ni adalah set up akaun social media. Bukan untuk selfie tapi untuk menonjolkan karya kita. Itu penting. Kita kena ada platform kita sendiri, dan daripada situlah wakil-wakil daripada syarikat akan nampak nama kita dan akan lihat karya kita dan akan hubungi kita untuk kolaborasi yang seterusnya. Dan itulah macam mana saya dapat selalunya job-job projek-projek daripada klien saya.